Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pelajar saya ada bagi satu latihan tambahan untuk kelas PDP hari ini. Okey, jadi video kali ini saya akan tunjukkan jalan penyelesaian yang bagi soalan-soalan yang saya bagi ni. Okey, pelajar semua boleh semak dan jika ada kesalahan boleh perbetulkan dan buat pembetulan. Okey, jadi yang belum siapkan boleh dan masih lagi blur dan tak faham macam mana nak buat, boleh tengok dan boleh salin. Okey. Okey, macam tadi kita punya tajuk pembelajaran kita masih lagi yang sama, berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, jadi kita punya standard pembelajaran kita kena belajar hari ini untuk kita menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 1, okey, ini adalah soalan yang dia bagi kita nisbah dan dia suruh kita cari peratusan. Okey, dia bagi kita nisbah. Soalan nombor 1 dan nombor 2 ni dia bagi kita nisbah dan kita kena cari peratusan. Maksudnya jawapan akhir mestilah dalam bentuk peratus. Okey. Jadi, berbalik kepada soalan pertama kita, soalan nombor 1. Okey, kita gariskan dulu kata kunci dia ataupun info yang ada. Okey, di dalam soalan nombor 1, di dalam sebuah bakul, nisbah bilangan limau kepada bilangan oreng ialah 2 kepada 3. Okey, dia bagi kita nisbah. Okey, dia bagi kita nisbah dan dia kata bilangan limau kepada bilangan oreng ialah 2 kepada 3. Jadi, kita keluarkan dulu. Okey, kita keluarkan dulu. Kita ada limau. Okey, limau saya wakilkan kepada huruf L. Okey, kepada limau kepada oreng. Oreng saya wakilkan kepada huruf O. Okey. Ialah 2 kepada 3. 2 kepada 3. Maksudnya limau adalah 2 kepada oreng adalah 3. Okey. Soalan minta cari peratusan limau di dalam bakul itu. Maksudnya nak cari berapa peratus limau yang ada dalam sebuah bakul tersebut. Okey, jadi kita tengok. Kalau limau dan oreng ni berada dalam satu bakul, okey, jadi kalau kita campurkan dua sekali, okey, dalam satu bakul tu ada 2 bahagian dan oreng ada 3 bahagian. Jadi satu bakul tu mestilah keseluruhannya limau dan oreng adalah 5 bahagian. Keseluruhan dia, kita campurkan 2. Okey. Jadi kita sekarang ni dia nak peratusan bagi limau sahaja. Bagi limau sahaja bermakna kita kena limau adalah 2 bahagian. 2 daripada 5 bahagian. Betul tak? Sebab kalau limau 2 kepada 5 bahagian, oreng selebihnya. Maksudnya oreng 3/5. Okey, sekarang ni dia nak limau. Dia nak limau sekarang ni. Jadi, kita bolehlah buat. Okey, kita boleh buat. Okey, saya buat kat tepi ni. Okey, dia nak peratusan bagi limau. Dia tanya berapa. Okey, jadi peratusan bagi limau adalah 2 dengan 5. 2 kepada 5 bahagian. Keseluruhannya adalah 5. Okey, jadi
soalan minta peratusan. Bila soalan minta peratusan, kita kena darab dengan 100%. Kenapa darab 100%? Sebab kita jawab soalan minta jawapan akhir dia dalam peratus. Okey, jadi dalam peratus kita kena darablah dengan 100%. Jadi boleh tekan kalkulator. Okey, 2 per dengan 5 darab dengan 100, awak akan dapat 40%. Okey, senang je kan? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, nisbah bilangan. Okey, dia bagi nisbah. Okey, dia bagi nisbah bilangan bola merah kepada bilangan bola biru di dalam sebuah kotak ialah 3:7. Okey, jadi kita keluarkan dulu. Okey, merah saya wakilkan kepada huruf M dan biru saya wakilkan kepada huruf B. Okey, di dalam sebuah kotak ialah 3:7. 3:7 bermakna 3 adalah bahagian bagi merah kepada 7 adalah bahagian bagi biru. Jadi, dia punya keseluruhan dalam sebuah kotak tu adalah 10 bahagian. Okey, kalau merah dia ada 3 bahagian daripada 10 dalam kotak tu. Untuk biru pula dia ada 7. Maksudnya selebihnya lah. Okey, jadi kita tengok. Soalan minta apa? Soalan minta peratusan bola merah. Okey, dia nak untuk bola merah sahaja. Okey. Jadi, okey, kita bolehlah buat. Okey, kita boleh. Okey, kita boleh buat peratusan. Okey, peratusan bagi merah. Soalan minta peratusan bagi merah. Jadi, adalah sama dengan merah berapa? Merah adalah 3. 3 per berapa? 3 keseluruhannya adalah 10. Okey, kita kena ambil keseluruhan dia sebab dia nak ada dalam kotak itu. Okey, dalam kotak tu merah tu ada berapa dia tanya. Jadi 3/10 dan okey, merah tu ada 3/10. Jadi tapi soalan minta dalam peratusan. Jadi kita kena darab dengan 100%. Okey, sebab kita nak jawapan dalam persen, dalam peratus. Jadi 3/10 darab dengan 100, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 30%. Okey. Okey, kita tengok untuk soalan yang ke-3 dan 4. Okey, soalan yang 3 dengan 4 ni. Okey, soalan 3 dengan 4 ini dia bagi peratus dan jawapan akhir dia minta dalam nisbah. Okey. Jadi kita tengok. Okey, dia dah bagi peratus. Yang tadi soalan 1 dan 2 dia bagi nisbah, dia nak jawapan dalam bentuk peratus. Yang soalan nombor 3 dengan 4 ni pula dia bagi peratus, dia nak jawapan dalam nisbah pula. Macam dia punya terbalik dia lah. Okey, dia punya berbalikkan dia, terbalik. Sebaliknya. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Puan Tan membayar 20%. Okey, 20% daripada gaji bulanannya adalah untuk sewa rumah. Okey. Maksudnya gaji bulanannya, contohnya, okey, gaji bulanan dia akan dapat 100%. Okey, dia punya gaji full 100% dia dapat.
Tetapi daripada 100% ni, dia gunakan 20% untuk sewa rumah. Okey, untuk sewa rumah dia menggunakan sebanyak 20%. Okey. Jadi, cari nisbah sewa rumah kepada gaji bulanan. Okey, dia nak kita cari nisbah, maksudnya jawapan akhir mestilah dalam bentuk nisbah. Okey. Jadi, saya buat untuk sewa rumah saya gantikan, saya wakilkan dengan huruf S dengan R. Okey, sewa rumah saya wakilkan dengan SR. Okey, nisbah sewa rumah kepada adalah titik bertindih gaji bulanannya. Gaji bulanan saya gantikan dengan huruf GP. Okey, saya wakilkan. Okey, sewa rumah adalah sebanyak 20%. Okey, jadi kita letak je lah 20. Kepada gaji bulanan ni berapa? 100. Jadi ingat, nisbah selagi kita boleh permudahkan, kita perlu permudahkan. Okey, kita kena buat jawapan yang paling kecil. Jadi 20% kita boleh kecilkan menggunakan sifir 20. Okey, jadi saya bahagikan 20 dengan 20. 100 pun saya bahagikan dengan 20. Ingat, kalau kita nak permudahkan, kita kena bahagi dengan nombor bulat yang sama. Okey, tidak boleh menggunakan nombor bulat yang berbeza. Okey, kalau di sini 20, di sini pun kenalah 20. Tak boleh nombor lain. Okey, sebab tu kita kena tengok dalam sifir yang sama. Okey, 20. Okey, berbalik kepada yang ni, 20 per dengan 20 ataupun 20 bahagi dengan 20, kita akan dapat 1. Okey, nisbah kita turunkan sahaja. Okey, 100 per dengan 20, kita akan dapat 5. Jadi, nisbah sewa rumah kepada gaji bulanannya adalah 1:5. Okey. Okey, kita tengok untuk soalan yang keempat. Okey, dalam satu saringan COVID-19 ataupun COVID-19 yang kita tengah ni sekarang, hangat sekarang. Okey, sampai sekarang masih lagi hangat. Okey, 8% daripada jumlah orang yang disaring telah dikesan positif COVID-19. Okey. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok. 8% adalah jumlah orang yang disaring. Okey, yang disaring. Jadi yang disaring telah dikesan positif. Okey, sorry. Maksudnya jumlah orang yang disaring telah dikesan positif COVID. Okey, yang dapat positif adalah 8%. Okey, jadi kita keluarkan. Okey, maksudnya yang dijangkiti lah. Okey, yang dijangkiti, sebab dijangkiti dia dapat kesan positif 19. Okey, yang dijangkiti adalah untuk keseluruhannya yang disaring. Okey, jumlah. Okey, saya ganti sekejap. Okey, jumlah yang disaring adalah 100%. Okey, tetapi yang dijangkiti, jumlah yang dijangkiti maksudnya jumlah orang yang positif. Okey, orang yang positif yang kena jangkiti adalah sebanyak 8%. Okey, itu maksud info ni. Okey, jadi soalan minta cari nisbah
nisbah bilangan orang yang disaring. Okey, bilangan orang yang disaring kepada jumlah bilangan orang yang telah dijangkiti. Okey. Jadi kita nak adalah orang yang disaring. Okey, yang disaring saya gantikan dengan huruf S. Okey, kepada yang dijangkiti. Dijangkiti saya gantikan dengan huruf dijangkiti. Huruf J. Okey, saya wakilkan dengan huruf J. Saring dengan jangkit. Okey. Saring adalah sebanyak 100%. Okey. Kepada yang jangkit adalah 8%. Okey, ingat selagi kita boleh permudahkan, kita perlu permudahkan. Okey, jadi kita menggunakan sifir 4. Okey, 100 bahagi dengan 4, kita akan dapat 25. Dan 8 bahagi dengan 4, kita akan dapat 2. Okey, jadi nisbah orang yang disaring kepada jumlah bilangan orang yang dijangkiti adalah 25 kepada 2. Okey, jadi saya harap dengan video ni dapat membantu pelajar semua untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Bye.